Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rakan-rakan yang lain ingin membentangkan perihal konsep peradaban di Malaysia dalam kurungan proses kesepaduan nasional, kerajaan sebagai tunjang dalam menerapkan kesepaduan bangsa dan kegemilangan negara. Peradaban adalah sejumlah pencapaian dan inovasi dalam pelakuan, pemikiran dan kemajuan yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arah menjadikan individu dan masyarakat yang mempunyai kepribadian yang terpuji untuk membentuk sebuah negara bangsa. Kesepaduan nasional pula merujuk kepada penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza menjadi satu entiti. Kesepaduan yang ada dalam masyarakat merupakan lambang keharmonian yang patut diperkukuhkan demi menjaga hak kebebasan beragama dan pengamalan adat istiadat. Di Malaysia, berbagai cabaran muncul kerana terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia perlu hidup dalam sebuah masyarakat yang berkongsi persamaan dan bersedia menjadi titik pertemuan apabila berlaku perbezaan seperti bertolak ansur antara satu Langkah sama kerajaan untuk memupuk perpaduan adalah dengan memperkenalkan konsep Satu Malaysia yang telah dicetuskan oleh Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Mohammad Najib Tun Razak pada tahun 2009 dengan bermatlamatkan mencapai teras perpaduan antara kaum. Mempunyai moto rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, merupakan usaha sebagai sebuah negara bangsa bagi menyatukan hubungan antara kaum di Malaysia untuk menekankan sikap penerimaan antara kaum agar rakyat saling menghormati dari segi aspek budaya, bahasa dan agama. Konsep yang diketengahkan ini bukanlah untuk berlakunya asimilasi antara kaum seperti mana identiti mereka dihapuskan dan digantikan dengan identiti nasional. Akan tetapi konsep ini bertujuan untuk menghormati dan menghargai setiap etnik yang wujud di Malaysia. Sesungguhnya konsep Satu Malaysia mampu untuk membawa negara kita ke arah kemajuan dan pencapaian yang lebih tinggi bagi rakyat dan Sekolah negara. kebangsaan bukan sahaja berperanan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat semata-mata, bahkan ia juga merupakan saluran utama untuk menyampaikan kepada rakyat berkenaan dengan wadah perjuangan negara yang amat mementingkan nilai-nilai murni dalam masyarakat yang berbilang kaum bagi mencapai perpaduan. Kewujudan sekolah kebangsaan telah membuka peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menceburi bidang pendidikan tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Melalui sistem sekolah, mereka akan saling mengenali dan berinteraksi dengan baik. Ketika itulah wujudnya hubungan antara masyarakat dan secara tidak langsung akan membawa kepada perpaduan nasional yang kukuh. Sebagai contoh, pada zaman pemerintahan British, punca kaum Melayu mundur adalah disebabkan mereka tidak diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan. Wujudnya sekolah vernakular juga merupakan salah satu penyebab utama perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat majmuk sukar untuk dicapai. Oleh itu, sekolah memainkan peranan yang penting bagi menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum untuk menjalinkan hubungan yang baik dan saling bertoleransi dalam sesuatu perkara di samping mewujudkan semangat cinta akan negara. Seterusnya, tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa semua orang sudah tahu tentang kewujudan 5 prinsip rukun negara. Objektif rukun negara ditubuhkan bertujuan untuk mengukuhkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Jadi, apakah antara usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menerapkan prinsip ini? Yang pertama, kita boleh mengatakan kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen kesedaran, contohnya seperti cinta akan negara, cinta akan rukun negara, menghayati rukun negara. Dalam konteks pendidikan pula, kerajaan telah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan juga pendidikan moral. Oleh itu, dari sini kita dapat melihat kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan proses kesepaduan nasional. Seterusnya ialah dasar ekonomi baru atau DEB. DEB bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. DEB bukan sahaja mengurangkan kadar kemiskinan atau meningkatkan kadar pertubuhan, bahkan ia telah membawa kepada keamanan dan kestabilan negara. Di Malaysia terdapat banyak perbezaan serta perjangkaan sosial dan ekonomi yang berakar umbi di antara kaum. Contoh perbezaan yang paling
paling ketarik ialah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera dalam aspek ekonomi. Pada Mei 1969, satu langkah baru telah diambil bagi mewujudkan keutuhan kepada rakyat Malaysia serta membantu orang Melayu menceburkan diri dalam bidang ekonomi yang akan membawa kepada kemajuan ekonomi selaras dengan penduduk-penduduk yang lain. Pada tahun 1990, dasar ekonomi baru telah digantikan dengan DPN, iaitu Dasar Pembangunan Negara yang berpandukan kepada Wawasan 2020. Amalan dan budaya amat penting bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sudah sedia maklum di negara kita sudah terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, India, Cina dan sebagainya. Dengan itu, kita mestilah mengaplikasi dan berkongsi budaya kita dengan budaya lain. Pada masa kini, terdapat pelbagai kaum yang telah menerima budaya kaum lain, seperti kaum India menerima budaya kaum Melayu dari segi pemakaian. Mereka memakai baju Melayu dan juga baju kurung. Tambah pula, untuk kaum Melayu seperti saya telah menerima budaya masakan kaum Cina seperti kamihong. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dari pelbagai kaum dapat menimbulkan rasa hormat di antara satu sama lain. Malah, dapat memupukkan lagi semangat perpaduan di kalangan rakyat di Malaysia. Terdapat beberapa kesan yang amat baik sekiranya kerajaan mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah di atas. Sebagai contoh, konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan secara tidak langsung akan melahirkan rakyat yang mengamalkan budaya cemerlang dan membawa Malaysia ke tahap kejayaan dan pencapaian yang tertinggi kerana perpaduan kaum diterapkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kewujudan sekolah kebangsaan akan memupuk persefahaman antara kaum, terutamanya kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Penerapan nilai budaya seperti perayaan dan pemakaian dalam sebuah kaum akan membentuk keharmonian dan dalam menjadikan hubungan etnik sentiasa terjalin kukuh dalam kalangan rakyat dan pemimpin. Ini akan menjadikan masyarakat memahami akan keharmonian budaya dan meningkatkan kesepaduan sosial dalam masyarakat ke tahap yang paling tinggi, walaupun mereka berlainan agama, etnik dan budaya.